Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penonton kita secara live pada hari ini. Jadi kepada para penonton yang mengikuti program Ceramah Komuniti, selamat kita bertemu kembali di dalam edisi Ceramah Komuniti Anjuran Pustaka Negeri Sarawak. Jadi apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah dan di mana juga berada semasa menonton ceramah ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menyokong dalam program dan aktiviti yang dianjurkan oleh Pustaka Negeri Sarawak. Dan pada hari ini, edisi Ceramah Komuniti pada kali ini akan membawa topik yang saya rasa amat istimewa dan menarik, iaitu bertajuk kesihatan mental dan pengurusan emosi di tempat kerja. Dan sesuatu saya rasa sekarang mungkin ada yang mengalami tekanan, stres di pejabat dan sebagainya. Jadi kesihatan mental itu perlu diketahui bagaimana cara kita untuk menjaga daripada tekanan, stres dan sebagainya. Maklumlah di tempat kerja ni macam pelbagai ragam, di samping tugasan-tugasan dengan kerenah kawan dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan para penonton yang menonton kita secara live pada hari ini, kita ada tetamu khas yang kita jemput sebentar lagi yang akan membawa topik yang amat menarik ini. Sebelum itu saya ingin nak memperkenalkanlah, tapi kalau saya nak panjang cerita ataupun nak bercerita tentang biodata, penceramah kita memang rasanya tak sempatlah, memang banyak sangat dan selalu keluar di kaca-kaca televisyen. Yang bersama saya pada hari ini iaitu Tuan Haji Hushim Haji Saleh. Apa khabar Tuan Haji? Baik, alhamdulillah, Tuan. Alhamdulillah, beliau merupakan pakar motivasi, pakar kaunseling dan banyak juga telah menganjurkan program-program motivasi, kaunseling di jabatan-jabatan kerajaan, di agensi-agensi swasta dan sebagainya. Malah banyak rancangan TV beliau yang kita pernah tonton sebelum ini. Dan topik yang amat menarik ya Tuan Haji. Hari ini Tuan Haji akan berkongsi dengan kita berkenaan dengan kesihatan mental dan pengurusan emosi di tempat kerja. Tapi sebelum itu, bagi yang menonton secara live pada hari ini, boleh berinteraksi two ways communication, boleh komen di FB ataupun Facebook Pustaka Negeri Sarawak ataupun YouTube ataupun mana-mana kalau ada yang masalah di tempat kerja dan sebagainya, ingin mendapat pandangan daripada Tuan Haji Hushim, boleh terus type, insya-Allah kita akan jawab dan cuba selesaikan di dalam ceramah ini secara live. Baiklah, untuk tidak membuang masa, saya serahkan sesi ini kepada Tuan Haji Hushim bin Haji Saleh. Silakan. Terima kasih sahabat saya Tuan Muhammad Ali. Alhamdulillah. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah walaupun kita berjumpa secara maya, tak ada face to face, tapi rasa macam dekat lah Cik Muhammad Ali. Rasa dekat. Itu kemudahan pada hari ini insyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakyat Sarawak. Alhamdulillah. Dan khusus kepada Pustaka Negeri Sarawak. Alhamdulillah. Dan pagi ini seperti yang dijelaskan oleh Cik Muhammad Ali tadi, bahawa tuan-tuan dan puan, topik kita pada hari ini ialah kesihatan mental dan juga bagaimana kita nak mengurus emosi kita di tempat kerja. InsyaAllah tuan-tuan, hari ini memang kita kata COVID-19. Jadi berbagai-bagai cabaran, halangan dan sebagainya itu, insyaAllah saya akan kupas nanti satu persatu. Dan seperti Cik Muhammad Ali beritahu tadi, kalau tuan-tuan puan ada soalan dan sebagainya untuk dikemukakan, boleh kemukakan terus. Maknanya masa sebenarnya tuan-puan dalam masa 2 jam ni sangat pendek sebenarnya untuk saya kupas topik yang begitu luas pada hari ini. Jadi insya-Allah saya percaya tuan-tuan dan puan sekarang bekerja di rumah, work from home. Ada yang kerja di rumah, ada yang dah boleh pergi pejabat dan sebagainya. Dan saya percaya berbagai-bagai cabaran, berbagai-bagai kita kata halangan dan juga norma baru. Sekarang ni kita dalam keadaan norma baru. Teman-teman. Jadi ini semua kita akan pergi kepada apa yang dimaksudkan dengan norma baru dan apa sebenarnya yang perlu kita hadapi untuk berdepan dengan situasi yang baru ini. Baik, mula sekali saya nak pergi kepada apa yang dimaksudkan definisi
kesihatan mental. Apa benda kesihatan mental? Saya nak beritahu bahawa kesihatan mental maknanya bukan kita sakit mental. Tak betul tu. Sebenarnya kesihatan mental maknanya kita kata menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO lah. Kita ambil definisi WHO. Dia menyatakan kesihatan mental ni termasuk kesejahteraan subjektif dan dianggap keberkesanan diri, autonomi, kecekapan, kebergantungan antara generasi, dan aktualisasi diri, potensi intelektual dan emosi seseorang. Itu sangat penting, tuan-tuan. Jadi kalau kita lihat kat sini, maknanya kalau kita kata kesihatan mental ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kita nak lihat kepada kesejahteraan subjektif, mana merangkumi semua. Saya nak masukkan sini ialah dari segi life balance tu. Life balance tu, tuan-tuan. Life balance tu makna apa? Iaitu sihat dari segi mental, sihat dari segi fizikal, sihat dari segi emosi, sihat dari segi spiritual, dan satu lagi ialah sihat dari segi sosial. 5. Maknanya kalau kita sihat 5-5 tu baru kita sihat mental kita. Tapi kalau kita sihat, kata orang tu 4, 1 tak sihat. Contoh misalnya apa? Yang ramai orang tak sihat sekarang ialah dari segi emosi. Tuan-tuan, emosi lah. Kalau mental tu mungkin ada juga berlaku sekarang ni kes-kes yang mana kita tak jangka lah. Kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita. Tengok hari ni, dan ramai juga yang melakukan sesuatu di luar jangkaan kita. Di luar jangkaan disebabkan oleh masalah tekanan emosi. Dan tekanan emosi dia kebawa kepada tekanan mental. Jadi benda-benda semua, tuan-tuan, kita kata sebenarnya dia akan memberi kesan kepada kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, iaitu kesihatan mental juga kita definisikan sebagai kesejahteraan individu. Disepadukan dalam merealisasikan kemampuan mereka menghadapi tekanan normal kehidupan, kerja produktif dan sumbangan kepada komuniti mereka. Maksudnya kat sini bukan apa, tuan-tuan, mana kesejahteraan individu. Bagaimana yang saya cerita 5 tadi komponen tu, bagaimana kita sejahtera ke tak sejahtera. Betul kan? Sebab bagaimana kita nak berdepan dengan situasi di tempat kerja. Contoh, hari ni pula di rumah. Hari ni work from home. Contoh. Jadi bagaimana kalau kita misalnya, kita kerja, bila masa yang sama, kita juga nak mengurus rumah tangga kita. Nak mengurus anak-anak kita. Tuan-tuan, jadi ini pun satu jugalah yang kita hadapi, yang mana kita kata orang tu kemampuan. Sebab apa, tuan-tuan, yang saya kasih sekalian, kemampuan dari segi kita ni berbeza-beza. Ada orang dia kuat mental dia, ada orang kuat emosi dia. Tapi ada orang dia kuat mental, tapi emosi dia tak berkuat, lemah, cepat sangat, kata orang tu cair, kalah emosi. Dan emosi yang paling susah lah untuk kita kata nak diuruskan. Sebab kalau saya beri contoh lah, kadang-kadang kita di tempat kerja, kau benda, kadang-kadang kita rasa kita tak begitu stabil emosi. Maka pada hari itu kita pergi kerja mungkin berada dalam keadaan tidak begitu menyeronokkan. Jadi ini semua akan memberi kita kata bagaimana kita merasakan bahawa kita tidak begitu seronok. Dan apa itu emosi? Saya definisi emosi pula. Sebelum kita pergi kepada seterusnya. Emosi ini, tuan-tuan, iaitu naluri merangsang, iaitu keinginan manusia terhadap sesuatu. Nafsu menyebabkan sesuatu keinginan disempurnakan. Mana emosi maksudnya ialah naluri. Naluri ini ialah keinginan lah. Tuan-tuan, keinginan kita. Dalam keadaan sekarang, contoh, saya beri contoh dalam sekarang lah COVID-19. Dulu kita ada normal-normal lama. Dulu kalau mungkin kita boleh pergi datang kerja di pejabat, duduk di pejabat, buat kerja, lepas tu kita boleh merantasi negeri ke negeri. Sekarang orang Semenanjung nak pergi Sarawak tak boleh, orang Sarawak nak datang Semenanjung tak boleh. Jadi ini juga kata orang tu, kita maklum sajalah. Mungkin kita ada keluarga di Semenanjung, kita ada keluarga di Sarawak. Jadi ini semua memberi kesan emosi lah. Ramai kata apa, rindu pada keluarga, rindu pada isteri, rindu pada anak-anak dan sebagainya. Jadi ini semua, tuan-tuan dan puan, dia akan pergi kepada iaitu
naluri tadi tu. Naluri kita kata menyebabkan kita rasa naluri kita tu rasa macam kekosongan, rasa sedih, rasa kata orang tu macam ada sesuatu yang tak kena dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, baik. Dan apabila emosi celik dan sihat, nampak tuan-tuan, naluri dan nafsu akan menjadi sihat juga. Apa maksud dengan kita kata emosi celik dan sihat ni? Maksud celik dan sihat maknanya kita sentiasa berfikiran rasional, berfikiran positif. Dia berkait dengan mental. Sebenarnya emosi ni berkait rapat dengan mental kita. Kalau emosi kita sihat, mental kita akan sihat. Tapi kalau emosi kita tak sihat, emosi kita sentiasa misalnya berada dalam keadaan tertekan. Saya ambil contohlah. Di tempat kerja. Di tempat kerja mungkin kita ada masalah, kita komunikasi dengan bos kita. Ni saya banyak menelitikan kes-kes di klinik saya ni. Klinik kaunseling. Saya ada klinik persendirian, tuan-tuan. Dan ramai pekerja-pekerja datang jumpa saya. Mereka mengalami masalah misalnya dari segi komunikasi tempat kerja. Contoh, komunikasi dengan bos. Jadi bagaimana kita kata, kalau kita ada komunikasi dengan bos, masalah dan sebagainya, bagaimana kita nak supaya kita berada dalam keadaan sihat emosi kita. Yang kedua, kita kata iaitu bagaimana komunikasi kita dengan rakan sekerja. Rakan sekerja kita. Bagaimana kita nak supaya kita ada kata orang tu rakan sekerja ni yang boleh memahami kita. Kadang-kadang kita kata di tempat kerja kita perlu buat kerja. Kita ada teamwork. Tempat kerja teamwork. Kadang kita ada masalah iaitu dari segi masalah misalnya dari segi komunikasi dengan rakan sekerja. Nampak tu. Kadang-kadang kita ada kata orang tu di tempat kerja minta maaf lah, kadang tak bertegur. Kadang-kadang tempat kerja kita misalnya kita mungkin kurang komunikasi, ada pilih-pilih kawan, ada kata orang tu boycott kawan dan sebagainya. Dan ada kawan kita yang mungkin menghadapi masalah keluarga dan sebagainya. Dia nak cerita dengan siapa? Nampak tu. Jadi ini semua akan beri tekanan emosi. Dan dia akan pergi kepada kesihatan mental. Dia berkait-kait tu. Tak apa tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada nak bertanya soalan boleh tanya. InsyaAllah saya boleh jawab. Tuan-tuan, mana kesihatan mental dan kesihatan emosi. Kalau emosi kita tak sihat, dia akan berkait rapat dengan mental kita. Tapi kalau emosi kita sihat, maka dia akan berkait dengan mental yang sihat. Nampak tu saya dah beri contoh tadi. Kalau misalnya kita ambil mudah lah. Kalau tempat kerja kita ada masalah komunikasi dengan staff. Komunikasi dengan bos kita. Komunikasi dengan rakan sekerja kita. Sebab itu, nanti saya akan bagi tips bagaimana nak bagi emosi kita sihat. Apakah kita nak menjadikan kita ni sihat emosi tuan-tuan Apa dia? Nanti saya akan beritahu. Sihat emosi ni. Jadi apa dia punya kata orang tips sihat emosi. Tuan-tuan Jadi tuan-tuan saya nak beritahu juga bahawa emosi definisikan sebagai suatu aspirasi. Apa tanda emosi kita? Iaitu kita, contoh misalnya, iaitu kasih sayang. Contoh kasih sayang. Sebab tu kadang-kadang kita beri tajuk apa? Keseimbangan di antara kerjaya dan rumah tangga. Sebab emosi melibatkan kasih sayang. Saya nak beri contoh. Kalau kita dekat rumah, kita okey kasih sayang kita, suami isteri, anak-anak, okey. Dia akan bawa ke tempat kerja, okey. Tapi kalau dekat rumah misalnya, kita dengan suami isteri tak okey. Itu kadang-kadang datang ke tempat kerja pun tak okey. Tengok semalam tu, dia boleh tikam anak dia. Sebab apa? Sebab dia baru bercerai. Sebab tu tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kalau tuan-tuan ada masalah, ada apa, datang jumpa kaunselor. Di pejabat-pejabat sekarang semua ada kaunselor. Pegawai psikologi. Sebab dalam kaunseling ni biasa orang takut. Sebab apa? Takut nanti pergi jumpa orang cop kita, label kita sebagai masalah. Tak betul. Tolonglah tuan-tuan. Sebab saya di klinik saya hari-hari ada orang datang buat kaunseling. Saya ada kes banyak tuan-tuan. Sebab apa? Dalam kaunseling ada 3. Yang pertama kita pergi kepada iaitu kita panggil educate. Mendidik tu. Pendidikan. Yang kedua ialah pencegahan. Yang ketiga pemulihan. Tengok semalam sedih. Pasal dia bercerai, ditikam anak dia. Nampak tu. Hari ni ramai orang ini buat pelik-pelik punya. Campak anak keluar flat lah.
kondo lah dan sebagainya. Sebab apa? Masalah apa tu? Masalah emosi. Bila kita check, mungkin psikiatris check dan sebagainya, dia bukan masalah mental, tapi masalah emosi, tekanan emosi. Dia tak boleh kawal dan lepaskan kepada seseorang yang lemah. Biasa yang kena siapa? Anak, isteri. Kemudian, jadi saya nak beritahu kat sini, kalau misalnya kita kata yang pertama sekali, dalam kita kata nak menjadikan emosi kita sihat tu, iaitu kita naluri kuat ialah kasih sayang. Kasih sayang, tuan-tuan. Dalam kita kata, kita dengan pasangan kita, kita hendaklah berkasih sayang, berfaham-fahaman. Biasalah suami isteri kalau tak bergaduh tak sah. Biasalah tu. Bertekak dan sebagainya, tuan-tuan. Berbeza pendapat dan sebagainya. Tetapi jangan sampai kita kata orang sampai kepada tekanan perasaan dan mental yang dahsyat dan menyebabkan tindakan-tindakan yang membahayakan, dan dia boleh bawa ke pejabat. Dia boleh bawa ke pejabat tu. Baru tengok kadang kawan kita ada yang kata orang tu dia ada masalah keluarga, dia bawa ke pejabat, ke tempat kerja. Dia bawa ke tempat kerja. Itu yang susah tu. Apa tanda-tanda tu? Di tempat kerja dia cepat marah, cepat melenting. Lepas tu satu lagi dia cepat kata orang tu kata orang tu beremosi. Lepas tu kerja tak siap. Selalu hilang ponteng kerja, hilang tempat kerja. Sebab apa? Dia tak boleh fokus pada kerja. Kerja hilang. Dia keluar, dia buat lawatan sambil belajar. Bila kita buat kaunseling Muhammad Ali saya buat kaunseling, saya tanya kenapa? Kenapa Asyik tak ada kat pejabat je? Dia kata apa, Haji, saya tak ada duduk pejabat. Saya stres. Saya tengok muka bos stres, saya tengok muka kawan-kawan stres. Rupanya bila kita buat kaunseling, kita explore, rupanya dia ada masalah dengan pasangan dia. Nampak tu. Jadi dibawa ke pejabat tu. Tu dia keluar. Jadi dia efek tempat kerja. Nampak tu. Sebab tu saya beritahu tadi, kalau boleh kita cepat-cepat jumpa kaunselor. Kita pergi kepada kata orang tu pencegahan dulu. Jangan sampai benda. Itu belum lagi melibatkan soal balik rumah mengamuk. Yang dimangsa siapa? Anak-anak. Anak-anak yang dimangsa. Katakanlah kalau tak tikam dengan pisau macam semalam pun, tak apa, ramai jumpa saya datang sini, isteri mengadu, Haji, suami saya dia ada masalah ke apa, dia lempang anak, dia pukul anak, menyebabkan ada anak-anak hari nak bunuh diri tu. Jumpa saya, atuk-atuk, keluar ni, keluar. Atuk. Sebab apa? Sebab ayah selalu marah, balik-balik marah. Jadi yang jadi mangsa ialah kita kata anak-anak yang tak berdosa. Tuan-tuan, disebabkan oleh apa tu? Oleh emosi. Emosi yang kita kata tidak boleh dikawal. Naluri emosi yang tidak terkawal, yang stres tau. Ini bahaya ni, kenapa? Dan saya ucapkan tahniahlah kepada Pustaka Negeri Sarawak ni menganjurkan tajuk ni, cukup bagus. Sebab saya sebagai kaunselor industrial counselling, saya banyak mengendalikan kes-kes staff-staff ni yang dirujuk pada saya, iaitu mereka banyak sekarang ni mengalami masalah tekanan emosi. Sekarang ni pula dalam kita kata PKP ni pula ni tekanan emosi apa lagi tu? Masalah kewangan, masalah kata orang tu ni. Ada yang cakap apa? Haji, saya duduk rumah, terkurung, kerja dari rumah, work from home. Tak ada. Kalau pejabat lain, boleh jumpa kawan sana, gurau kawan sana, pukul 10 belum mengetik. Ni duduk rumah je, tengok muka suami 24 jam. Muhammad Ali kan, kau tengok muka bini kau 24 jam. Betul Tengok muka bini 24 jam. Sebenarnya dia juga mengundang stres, mengundang emosi. Tapi kalau kita tukar kepada positif, bagus. Sebenarnya COVID-19 ni ada hikmah dia sebenarnya. Banyak hikmah dia tu. Yang pertama, bukan apa, kita lebih mengenali pasangan kita. Siapa suami kita? Masa COVID lah kita kenal tu. Rupanya suami aku ni orang baik, rupanya duduk rumah dia suka basuh pinggan mangkuk. Yelah, 3 keping boleh masuk lah Mak Ali tu betul Lepas tu dia sebenarnya suka misalnya masak-masak kat dapur. Walaupun dia masak telur mata sampai terus jadi hitam. Tak apa. Kemudian dia suka misalnya apa lagi tu, suami kat rumah ni. Boleh nampak tu, the true colour. Colour sebenar keluar masa COVID-19 ni. 9 bulan ni semua keluar. Kan Dan isteri pula boleh kata orang, suami boleh kenal juga isteri. Bahawa perempuan ni biasanya masa COVID-19 ramai jumpa saya, mereka stres. Sebab apa? Mereka nak habiskan kerja nak kena habis. Lepas tu ni anak-anak pula ni Mama Ali pegang pula kain. Mama nak makan. Pagi pukul 8 sarapan, pukul 10 lapar.
pukul 12 lagi nak makan lagi. Tapi sebagai pekerja nak siapkan kerja Jadi ini semua juga dia akan memberi kesan emosi Tapi kalau kita boleh urus dengan baik dan sebagainya, kerja siap, rumah tangga siap, urus suami siap, semua siap kalau misalnya kita tahu mengurus emosi. Tapi satu, iaitu emosi yang sihat ialah kasih sayang. Saya nak beritahu sekarang, kasih sayang itu penting. Sebab kalau di rumah kita ada misalnya kasih sayang dan sebagainya, maka orang tu dia akan gembira di tempat kerja tu. Tempat kerja dia gembira. Jadi yang kedua apa dia? Iaitu gembira. Emosi gembira. Nampak tu Emosi gembira. Nampak tu. Kita ada emosi gembira. Lain orang emosi gembira dengan emosi sedih. Yang ketiga emosi apa? Emosi sedih. Ada orang sedih je. Muka kata orang tu, muka sedih je. Orang kata muka tu macam kapet tak siap. Tahu? Datang kerja pun muka masam. Bayangkanlah kalau duduk dekat kaunter. Duduk dekat kaunter kata orang, muka misalnya masam macam mana. Tak bagus tu. Sebab apa? Kita ni emosi yang terpendam. Dalam kaunseling kita panggil unfinished business. Orang kita panggil bengkak. Emosi bengkak. Tapi kalau kita senyum, kita apa itu cantik. Dan begitu juga kalau kita lihat iaitu kita selalu kata orang tu malu. Emosi malu. Nampak tu? Ada orang dia malu je. Nak tanya kepada kawan-kawan malu, nak tanya kepada senior malu jadi itu dia. Tuan-tuan dan puan yang kasih sekalian ni, kalau ada tuan-puan ni kat sini, ada perkara seperti ni, jangan malu-malu hari ni untuk tanya soalan kepada saya. Jangan malu, boleh bertanya soalan kepada saya InsyaAllah. Saya nak ucapkan terima kasihlah. Ramai juga rakyat Sarawak datang kaunseling di klinik saya ni di Kelang, Cik Muhammad Ali. Nak cakap Kelang, ramai. Masa sebelum PKP tu, ramai datang. Dia orang buat kaunseling, datang ke sini. Alhamdulillah. Nampak tu? Jadi sebenarnya kita sekarang dalam PKP ni kita mungkin boleh buat kaunseling melalui telefon. Telefon boleh, saya pun terima. Ataupun melalui kita kata inilah, melalui video dan sebagainya. Jangan simpan Kalau apa-apa jangan simpan. Sebab apa? Dia bila simpan emosi tu, dia akan pergi kepada kesihatan mental. Belum sakit mental. Jangan samakan kesihatan mental dengan sakit mental. Lain tu. Please, kena faham. Kesihatan mental maknanya kita, kata orang seseorang itu, dia belum lagi, iaitu kita kata, macam kata dah nak gila ke benda, bukan. Itu berbeza. Kesihatan mental maknanya, sebenarnya rakyat Malaysia ni ramai yang tidak sihat mental. Rakyat Malaysia, nak cakap terang. Sebab tu, tanda-tanda apa? Cepat marah, cepat melenting. Kata orang tu, kemudian pergi ke pejabat misalnya, kita mungkin tak mau bercakap dengan seseorang, itu maknanya tak sihatlah mental kita. Tak sihat. Sebab dia kesihatan mental dengan emosi ni cukup rapat tau. Sebab tu kita nak kena ubat cepat. Supaya tak ada kata orang tu, dia kesan dia makin, kata orang tu makin parah. Sebab akhirnya dia akan pergi kepada kecelaruan mental, kemurungan mental. Banyak lagi lah tu. Term-term lain tu jadi kalau boleh, kita pergi dulu kepada itu. Dan apa lagi emosi? Emosi seterusnya ialah termasuklah emosi takut. Takut. Ada orang takut nak datang pejabat. Ada orang takut nak jumpa bos. Ada orang takut nak jumpa rakan sekerja. Kalau tuan-tuan ada perasaan takut, mana tanda-tanda tuan-tuan ada emosi, gangguan emosi. Saya nak beritahu betul-betul lagi ni. Kita sebenarnya emosi dan mental ni semua orang ada. Cuma tahap kita punya kesihatan mental dan kesihatan emosi kita tu tinggi mana. Dan kalau dikaitkan dengan kerja, dia akan memberi kesan di tempat kerja. Kalau seseorang tu dia kata takut, selalu datang kerja takut. Saya banyak buat kes kaunseling yang mana ada ramai pekerja-pekerja ni dia takut. Takut nak buat kerja, takut salah. Takut kena marah dengan bos. Anak-anak pula ni kerja tu dah mula banyak. Dulu naik pangkat tu, dia rasa beban kerja banyak dan nak urus staf lagi. Bukan semua orang boleh. Semalam pun saya ada satu kes seorang nak naik pangkat paling tinggi sekali dekat organisasi dia. Dia tak nak. Saya tanya kenapa tak nak? Perempuan. Dia kata sebenarnya dia tak nak pegang tanggungjawab tu terlalu besar. Takut dia. Boleh? Dia tak nak. Dia telefon saya. Apa dah dia dengar ramai kawan-kawan dia. Dulu dia daripada eksekutif naik manager. Bila naik manager,
maka stres cukup tinggi dan emosi dia terganggu. Malam tak boleh tidur. Dia dah mula ada penyakit insomnia. Insomnia tuan-tuan kalau tuan-tuan ada kena tanda ni, maknanya tuan-tuan kena insomnia. Pertama apa dia? Pertama ialah bila nak tidur malam tu susah nak tidur. Letak kepala tak jalan. Tapi saya tengok Cik Muhammad Ali ni letak kepala je jalan terus. Waktu muka kau gebu, sihat. Alhamdulillah setakat ini Tuan Haji. Alhamdulillah, itu makna sihat emosi. Ada orang tu kadang-kadang letak kepala, Cik Muhammad Ali. Ni juga pada sahabat-sahabat semua, kalau ada tanda-tanda ni, you ada insomnia. Letak kepala tak jalan, tak tidur. Yang kedua, tidur. Tapi pukul 3, pukul 4 bangun dengan sendiri. Dalam keadaan letih, itu tanda-tanda. Yang ketiga, bila tidur tu banyak mimpi-mimpi yang menakutkan. Itu tanda-tanda juga tu. Dan yang keempat, tanda-tandanya ialah bila kita tidur. Tapi besok bangun pagi pergi kerja rasa penat. Tu tempat kerja tu penat dia, tengok tu. Kawan-kawan kita selalu cakap, Syim, aku penat lah, tak tahu kenapa lah. Ramai yang cakap macam tu, aku penat lah. Aku penat emosi. Aku penat emosi tau. Jadi, emosi yang terkumpul dalam diri kita tu apa dia? Emosi apa? Emosi penat. Emosi misalnya marah. Emosi tak gembira. Tak dapat kasih sayang. Ini emosi yang terkumpul. Dan dia akan bawa kesan di pejabat. Di pejabat di bawah tu. Kita sekarang duduk bincang sini sebab tajuk kita hari ini ialah kesihatan mental dan pengurusan emosi di tempat kerja. Kemudian, tajuk kita pada hari ini. Sebab kita tak nak nanti tuan-tuan ni ada kata masalah emosi, masalah mental ni dibawa ke tempat kerja tu. Sebab dia akan beri kesan kepada kawan-kawan kita yang lain jugalah. Tuan Haji. Ya, boleh. Saya ingin mencelah sedikit Tuan Haji. Boleh. Seperti yang Tuan Haji katakan tadi, kasih sayang tu amat penting sekali. Kalau nak untuk mencapai prestasi kerja di pejabat dan sebagainya. Kasih sayang itu amat penting. Jadi saya nak ambil satu situasi Tuan Haji. Ramai yang kita dengar yang perhubungan jarak jauh ni suami isteri. Yang suaminya pula bertugas di Sarawak. Yang isterinya pula bertugas di Semenanjung dan sebagainya. Banyak juga berlaku di Sarawak ini. Yang suaminya contoh kerja di Miri, yang isteri pula kerja di Kuching. Jadi kadang-kadang kata orang tu Tuan Haji, kasih sayang tu kurang. Jadi boleh bawa ke pejabat. Jadi adakah ia benar-benar mengganggu macam emosi dan prestasi kerja itu sendiri Tuan Haji? Boleh komen sedikit? Bagus soalan Tuan Muhammad Ali ni, memang cukup bagus dan ini ialah realiti Tuan Ali. Bukan saja di Miri, di Kuching, tapi ramai juga orang Semenanjung, suami kerja di Sarawak, terutama cikgu-cikgu. Saya pun ramai buat kes counselling. Ni semalam baru pertukaran, baru clear tau. Ramai tak dapat tukar. Dan ramai juga call saya. Haji, saya dah minta tukar dah 8 kali tak dapat. Ada juga cikgu daripada Johor. Ramai sebenarnya ni PJJ, perkahwinan jarak jauh Cik Muhammad Ali. Dan dia beri kesan sebenarnya. Beri kesan kepada emosi, psikologi dan sebagainya. Tapi saya nak bagi tips kat sinilah. Dialah kita kerja dan sebagainya. Dan kita tak nak kata orang tu kesan sebab kerja. Jadi yang pertama tadi macam kata Cik Muhammad Ali tadi ialah apa sebenarnya intisari dalam kasih sayang itu. Bila kita PJJ ni, yang penting ialah kita kata ialah kesetiaan. Ni trust tu yang penting. Masing-masing pasangan mesti tunjukkan kesetiaan. Hari ni mudah Tuan Muhammad Ali sebab kita ada handphone. Betul. Boleh video call macam ini bercakap. Kalau ayah misalnya jauh-jauh misalnya isteri boleh video call tunjuk anak-anak tu. Anak-anak 3-4 orang daddy, ayah nampak tu. Jadi di situ dia akan bagi itu kita panggil telepati dan dia akan pergi kepada simpati dan empati. Kita pergi kat situ tau. Dan kalau boleh hari-hari kita call pasangan kita. Hari-hari tak salah. Habis kerja je call. Jangan tengah-tengah kerja kita call. Kan menangis kat pejabat pula tak elok pula tu bos pula lelaki pula menangis dalam bilik. Nanti PE tengok apalah bos aku. Hari-hari menangis datang kerja tu jadi sebenarnya dia akan jadi satu yang kita kata tak itulah. Tapi kalau boleh yang penting ialah trust. Yang kedua ialah ada komunikasi. Itu yang penting tau. Sebab kadang-kadang itu bukan apa tuntutan kerja Cik Muhammad Ali Saya percaya ni ramai sebenarnya. Itu tak jauh. Klien saya ada yang kerja di Australia, ada yang dekat UK,
ada dekat US, ni dekat Dubai. Orang Malaysia sekarang berada di seluruh dunia sebenarnya. Tahu, suami kerja sana, kerja sini dan sebagainya. Jadi PJJ, yang penting itulah dia, trust tu. Ada yang tak jumpa kadang bertahun-tahun tapi masih kekal suami isteri. Betul, kan? Jadi kita kat sini yang penting kesetiaan. Yang kedua ialah lebarkan kasih sayang tu. Yang ketiga, ni nafkah. Nafkah ni, duit-duit Cik Ali, itu penting. Kena bagi selalu. Kalau kita suami, hantar selalu, bagi selalu pada isteri kita, anak-anak kita, walaupun jauh. Dan kalau ada ruang, kita baliklah. Ada ruang balik. Jangan pula tak balik. Nampak tu. Pergi pula ke lain pula. Panjat gunung lah. Naik basikal secara berjemaah lah. Naik motor besar lah dan sebagainya. Tapi nak balik ke kampung, tak boleh. Nampak tu. Jadi benda-benda macam ni kita kena, dia apa-apa Cik Ali, ni sebenarnya daripada hati lah. Hati kita. Mesti ikhlas, mesti jujur. InsyaAllah ramai sebenarnya. Orang perkahwinan PJJ ni ramai. Ada yang sampai pencen pun PJJ sampai pencen. Elok, kekal, setia. Yang penting ialah kepercayaan. Trust tu. Cik Ali, dan kita tak nak nanti disebabkan oleh kita kata PJJ itu sebagai satu alasan. Kita banyak ambil MC. Banyak MC berkapit. Tahu berkapit? Hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin. Itu dipanggil MC berkapit. Saya banyak buat kes tu Cik Ali, sebab tu saya boleh bercakap. Dia tanya kenapa? Saya balik kampung jauh Tuan Haji. Saya itu ini dipanggil berkapit ya Tuan Haji. Itu baru pernah saya dengar word berkapit tu. Dia sebenarnya itu dia ambil Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Itu dipanggil berkapit. MC ada dua, satu MC kita kata yang biasanya, yang ni banyak memberi kesan kepada prestasi kerja. Sebab biasa lama-lama majikan pun tak apa happy lah. Tak apa happy tau. Jadi kalau kita cuti hari Jumaat petang balik, hari Ahad petang baliklah. Satu lagi, bila kita PJJ ni, yang penting Cik Mak Ali, iaitu kita kena ada disiplin kendiri. Disiplin. Dan juga tahu mengurus masa. Dia quality time. Ada juga kadang pasangan ni, bila dia balik cuti tu, 2 hari, dia main tidur je. Jadi bini pun komplain juga. Apalah Tuan Haji, suami saya balik cuti 2 hari, tidur je. Apa guna balik, baik tak payah balik. Nampak tu. Dan ini juga menjadi sebagai satu punca pergaduhan suami isteri. Dia kata baik tak payah balik, kalau balik tidur je. Betul sebab tu kita, kalau kata orang tu PJJ ni banyak cabaran dia. Tapi sebenarnya ada juga PJJ ni banyak juga dia punya kata orang tu hikmah dia. Sebab mengeratkan lagi hubungan suami isteri dan anak-anak. Sebab jumpa 2 minggu sekali. Bila jumpa 2 minggu sekali, rindu kan? Rindu tu. Rindu-rinduan dah kepada pasangan. Betul Dan masa itulah kita rasa satu nikmat yang luar biasa. Minta maaf cakaplah, saya banyak buat kes-kes perceraian rumah tangga. Yang hari-hari kerja jumpa hari-hari ni Cik Ali pun ramai bercerai. Mak tu. Ramai hari-hari balik. Tapi berpisah juga. Sebab apa? Kadang-kadang hari-hari ada, tapi macam tak ada. Isteri cakap apa? Suami saya ada rumah hari-hari Tuan Haji, tapi macam tak ada. Yang pertama, tidak ada komunikasi. Komunikasi tahu. Yang penting ialah komunikasi. Walaupun kita PJJ, hari ni dah ada handphone. Apa susah? Call sekejap aja. Dah ada video call. Nak tengok muka bini, nak tengok muka suami, nak tengok muka anak-anak. Kita buka video call. Tengok, anak abah, anak mama, comelnya, gini-gini kan Jadi dari situ nanti, dia walaupun PJJ, hari ni, berada di jauh mana pun, dia menjadi dekat Cik Ali. Yang penting ialah bagaimana kita mengolah, iaitu dari segi emosi tadi. Itu sangat pentinglah. Itu jawapan saya kepada Cik Mak Ali. Bagus soalan Cik Mak Ali. Kalau ada soalan-soalan lain boleh tanya tu. Soalan Cik Mak Ali cukup bagus. Kalau ada tuan-puan tanya, nak tanya soalan, boleh melalui kita kata video melalui chat kita. Saudara-saudari kat sana boleh jawab melalui chat. Nanti staff saya akan tunjuk kat sini dan kita akan jawab. Saya akan jawab. Okey, kalau tak ada saya teruskan lagi, iaitu kita kata bagaimana iaitu kehebatan dan juga sensitif perasaan yang selalunya diluahkan dari dalaman kepada tingkah laku tertentu atau cara kita menyampaikan perasaan.
Bukan apa tuan-tuan, iaitu emosi ni sebenarnya apa yang terpendam dalam hati kita, kita luahkan. Luahkan kepada orang yang hampir dengan kita. Hari ini banyak juga orang luah bukan secara face to face, tetapi melalui Facebook, melalui Instagram, melalui WhatsApp, ya, dan berbagai-bagai cara lagi lah diluahkan perasaan kita dan sebagainya. Dan membedakan emosi hanya dua jenis, iaitu emosi yang menyenangkan dan emosi yang tidak menyenangkan. Emosi ada dua. Satu emosi yang menyenangkan dan satu lagi ialah emosi yang tidak menyenangkan. Ya. Apa emosi yang menyenangkan? Emosi yang menyenangkan, tuan-tuan, iaitu emosi-emosi yang positif. Contoh misalnya emosi-emosi yang gembira. Manusia memang suka kepada, contoh misalnya puji-pujian. Sebab tu kalau kita di pejabat, kita naklah kata orang tu tak salah, kita puji kepada kata orang tu, kata orang tu puji kepada staf kita. Kalau staf bagus dan sebagainya, kita puji. Itu tak apa, bagus. Ya. Dan kalau misalnya staf kita buat sesuatu, kata orang tu yang baik, kita puji dia. Nampak tu di pejabat. Jadi ini juga mengundang kepada rasa keseronokan bekerja. Bila staf datang kerja, dia seronok tau. Sebab apa? Bila buat bagus, ada puji-pujian daripada bos dan sebagainya. Baik, saya nak tanya soalan ni, Cik Muhammad Ali dan juga kepada semua. Dan boleh jawab dekat chat. Anda cenderung ke arah emosi positif ke ataupun negatif? Jawab ya ataupun tidak. Soalan saya ialah anda cenderung ke arah emosi positif atau negatif? Itu dia. Sila jawab dekat chat. Saya bagi masa 2 minit dari sekarang. Soalannya ialah anda cenderung ke arah emosi positif atau negatif? Siapa ni? Okey, Cik Ahmad Lim. Cik Ali, tajuk positif. Okey, Yongmi, tidak positif Yongmi. Mungkin Nur Faizan positif. Noraya Adnan positif, Yongmi negatif. Ada yang positif, ada yang negatif. Cili. Jadi kalau ada yang mungkin kata orang tu, kalau Yongmi nak kongsi boleh jugalah. Yongmi ada. Nak kongsi boleh. Apa yang masukkan dengan negatif tu? Ya. Kalau yang positif tu mungkin boleh. Cik Lee mungkin boleh jugalah. Cik Lee, cuba cakap sikit macam mana rasa positif. Saya memang sentiasa untuk mengawal emosi tu. Teknik saya senang tu Najib. Kalau boleh saya nak share sedikit jugalah. Ya, boleh, bagus. Saya sebenarnya kadang-kadang tu terasa jugalah. Kalau memang tekanan emosi di tempat kerja memang tidak dapat dielakkan Tuan Haji. Ya. Saya rasa masalah itu bukan sahaja saya seorang saja yang menghadapinya, malah di luar sana pun ramai yang menghadapi masalah emosi ini. Ya. Tapi bagi saya cuba ambil sebagai positif dan saya cuba fikir balik. Saya cuba banyak tenangkan diri dengan kata orang, kadang-kadang saya buat kerja yang hobi yang saya suka, ia boleh untuk melupakan seketika, mengurangkan tekanan saya, nombor satu. Nombor dua, saya banyak bergaul lah dengan rakan-rakan. Bila kita lepak sama-sama, berbual dan sebagainya, kita buat lawak dan sebagainya, ketawa. So kadang-kadang boleh juga mengurangkan stres ni dan dapat juga mengawal emosi. Ya, tapi yang paling penting saya banyakkan doa lah Tuan Haji. Ya.
saya banyakkan doa, kata orang siapa yang di dunia tak ada masalah, Tuan Haji Betul. Semua manusia dalam dunia ni masalah. Kalau kita fikir masalah kita ni besar, ada lagi orang yang lebih besar Ya, masalah daripada betul. kita. Jadi Betul. saya ambil itu sebagai kata orang, saya tengok balik YouTube, tengok masalah orang lain, saya compare pula dengan masalah saya. Itulah teknik saya strategi. Saya Tuan Haji, saya ambil positif je. Kalau kita nak ambil negatif, semua negatif Tuan Haji. So buat-buat dek je lah. Buat dek lah. Okey. Bagus. Cik Ali sebenarnya perkongsian yang sebenarnya itu antara tips-tips yang Cik Ali kongsi tadi tu yang boleh kita guna. Cik Ali kata yang pertama tadi kita maknanya kalau kita hobi-hobi kita. Apa hobi kita? Dan hobi mungkin berbeza-beza Kita semua ada hobi sebenarnya. Kita buatlah, ada orang hobi dia suka bersenam, ada orang hobi suka naik basikal, ada orang suka jogging, ada orang misalnya dia suka dengar lagu ada orang suka senam aerobik, ada orang suka misalnya berkebun berkebun. Jadi ada orang tu dia suka kata orang tu bercerita dengan kawan macam kata Ali tu, lepas tu lawak-lawak ketawa-ketawa release lah. Jadi kita buat. Dan yang bagus tadi tu iaitu kita berdoa kepada Allah lah. Sebab Allah yang menjagakan hati kita, Allah yang jagakan diri kita, semua tu. Dan satu yang bagus tadi juga, kita tengok ada orang lain yang lebih banyak masalah daripada kita Itu penting Yong Mei kata Cik Lia, Yong Mei dia kata sibuk dengan kerja, tidak dapat Ini yang menarik Tuan Haji. Kalau boleh jawab terus ni. Ini yang menarik ni. Sibuk dengan kerja ni tidak dapat habiskan kerja, terasa stres kerana murid pelajar tidak hantar tugasan. Ini menarik ni. Kita ulas. Ini menarik. Bagus. Bagus ni, Yong Mei bagus Sibuk dengan kerja, tidak dapat habiskan kerja, terasa stres kerana murid tidak hantar tugasan. Bagus. Yong Mei punya, that is reality. Bagus tu. Mana Yong Mei stres bukan apa, dia kalau dia seorang guru, dia seorang yang kita kata guru yang committed tu. Dan dalam keadaan COVID-19 sekarang ni pula, belajar kadang-kadang murid pun kadang-kadang ya maklum sajalah, ada masalah internet, masalah apa, jadi murid tak ikut dan dalam kelas dan sebagainya Jadi kalau misalnya stres tempat kerja, melibatkan murid pula tu, memang kita kata banyak cabaran kat situ. Baik, yang pertama mungkin saya nak bincangkan beberapa alternatif lah yang boleh kita bantu Cikgu Yong Mei ni. Ni Cikgu Yong Mei ni saya percaya cikgu yang betul-betul dedicated lah. Sebenarnya saya pun banyak buat kes anak-anak sekolah sekarang ni dia ketagih gadget. Hari ni budak-budak ketagih gadget. Jadi dia tak buat kerja sekolah. Nampak tu, semalam baru saya bercakap semalam dengan PIBG. PIBG semalam saya baru cakap. Ketagihan gadget. Cik Ali. Jadi hari ni kadang-kadang cikgu-cikgu semua stres. Budak-budak ni dia fokus kepada kata orang tu main PUBG, dia main game-game dan sebagainya. Jadi kerja sekolah cikgu bagi tak siap. Ini yang cikgu stres. Ni bagus kalau ibu bapa dengar ni. Dia sebenarnya perkara ni Cik Ali akan datang kita buat pula program pendidikan keibubapaan. InsyaAllah. Kita fokus mak bapak. Mak bapak kadang-kadang ni dia kadang-kadang banyak semalam bila saya buat tu, mak bapak kata macam mana dah bagi handphone pada anak main handphone dan dia tak buat kerja sekolah. Jadi yang stres cikgu. Sebab kerja sekolah dah tak siap. Tahu boleh? Jadi itu sebenarnya satu kita kata gadget ni kata Nur Faiz. Yes gadget dan TikTok Haji. Gadget dan TikTok betul tu. Hari ni gadget dan TikTok dia menari dah dia buat home dia tu. Dia budak-budak ni kan jadi macam satu ketagihan kat situ. Jadi di sini sebenarnya saya nak jawab soalan kepada cikgu tadi. Yang perlu main peranan sini ialah ibu bapa. Cikgu memang akan stres. Bila tengok murid, katakan murid ada 30 orang. Yang hantar kerja 10 orang. 20 tak hantar kerja. Saya pun pernah cikgu dulu. Cik Li, memanglah kita stres lah. Sekarang cikgu lagi stres Jadi tak hantar kerja. Jadi cikgu nak tengok tu kerja murid-murid. Cikgu punya expectation yang tinggi. Cikgu yang committed. Jadi ini semua kadang-kadang kita kata kita bolehlah. Yang pertama saya nak beritahu iaitu kita cuba berhubung dengan murid-murid tu. Sekarang semua budak-budak pun ada handphone. Dan kita kadang-kadang ada dalam grup tu. Kita cakaplah dengan budak-budak tu. Cikgu nak kalau boleh kerja-kerja sekolah cikgu semuanya siap dan sebagainya Dan yang kedua saya nak juga kalau boleh ibu bapa juga membantu
Di belakang kejayaan anak-anak ni ialah ibu bapa. Mak bapak nak kena kata orang tu support anak-anak dan kena kawal gadget. Hari ni minta maaf cakap lah, saya banyak buat kes-kes gadget, ketahuan gadget ni menyebabkan budak-budak ni malam tak tidur, Cik Lee. Hari ni ramai budak tak tidur. Datang jumpa saya sekarang, ramai malam tak tidur. Dia tidur pukul 8 pagi. Sarapan pagi dia pukul 6 petang. Ni real ni. Saya buat kes banyak kat sini. Ni kepada pendengar-pendengar baik-baik sikit. Jangan anak dah ketahui gadget, habis. Lepas tu dia sekolah, kerja sekolah, habis. Matematik memang fail lah. Sebab dia tak boleh buat lagi dah. Dan dia macam kata orang tu, dia tak ada hormat cikgu lagi dah. Rasa hormat pada cikgu dah tak ada. Sebab tadilah, dia dah tengok dekat TikTok tu dia tengok. Dia tengok dekat apa nama ni, YouTube. Berbagai-bagai, dia dah kata orang tu, pemikiran mereka dah kat situ. Jadi dia fokus kepada pembelajaran dah kurang dan sebagainya. Jadi beban tugas cikgu berat hari ni. Sebab apa? Nak membetulkan balik psikologi anak-anak murid, nak menyiapkan tugasan dan sebagainya. Saya betul-betul rasa simpatilah kepada cikgu tadi. Sebenarnya itu sangat penting kepada cikgu. Itu sangat penting. Jadi sebenarnya kita lihat kat sini, pada cikgu Yong Mei tadi tu. Dia ada soalan lagi. Tony Sherwin. Bagaimana nak membezakan masalah dan kesihatan mental? Boleh tak dibetulkan dengan cara perubatan? Ini soalan baik Tuan Haji. Ini baik soalan. Ya. Ini soalan ni bagus ni. Macam mana ni? Ya, betul. Macam mana nak membezakan tu? Bagus Cik Ali. Jadi bagaimana nak bezakan masalah dan kesihatan mental? Sebenarnya kita kata kalau masalah tu memang setiap orang ada masalah lah. Masalah macam kata tadi lah. Masalah kita macam kata Yong Mei tadi tu kata masalah apa? Masalah kerja tak siap. Masalah budak tak hantar kerja. Itu masalah. Itu bukan kesihatan mental. Nampak tu? Dan kita ada masalah lain. Misalnya kita rasa misalnya stres tempat kerja. Masalah dengan keinginan anak-anak. Masalah dengan kata orang kita bergaduh suami isteri. Itu belum lagi kesihatan mental. Beza kesihatan mental apabila ialah kita dah mula kata orang tu cakap sorang-sorang. Lepas tu dah mula misalnya kemarahan tu anger management. Anger management kita tu dah melampau-lampau lah. Sikit-sikit nak pukul. Sikit-sikit nak belasah. Itu tanda-tanda you tak sihat mental. Dan cepat marah tau. Cepat marah. Tak boleh kawal. Anger management. Dan mungkin juga dia akan pergi kepada kemurungan. Lepas tu malam tak boleh tidur. Itu beza antara kesihatan mental dengan kita kata masalah. Kalau kita ada masalah, kita boleh tidur lagi Cik Ali. Semua ada masalah. Macam Cik Ali cakap tadi lah, semua ada masalah. Saya pun ada masalah. Tapi insyaAllah lah, letak kepala, jalan. Tapi kalau orang kesihatan mental ni, dia sebenarnya, dia banyak kata orang tu lebih kepada, mungkin tanda-tanda juga saya nak beritahu. Yang pertama banyak fikir ke Tuan Haji? Banyak fikir. Terlalu banyak berfikir kan macam mana Tuan Haji? Terlalu banyak berfikir. Dia sebenarnya, dia kata orang tu, bebanan pemikiran tu dah tak boleh ditanggung lagi. Berat. Nampak tu. Dan dia biasanya tidur dah tak boleh. Kita ni kalau tidur tak boleh malam dan sebagainya, kemungkinan nak pergi ke arah kesihatan mental adalah tinggi. Dan satu lagi, kita banyak berfikir negatif. Berfikir secara irrasional. Sebab tu kadang-kadang dia mari tu, halusinasi tu. Bunuh. Macam baru ni saya ada kes. Seorang ibu dia cakap apa? Bunuh anak kau tu. Bunuh. Anak kau tengah tidur, kau tikam dia. Sebab dia kena baru buang kerja. COVID-19 ni ramai kena buang kerja. Jadi ramai orang menghadapi masalah kesihatan mental. Nampak tu? Jadi sebenarnya kalau macam itu, beza dia ialah tak boleh tidur malam, lepas tu kuat marah. Yang jelas sekali ialah dia daripada ceria, daripada kata orang tu extrovert, dia bertukar jadi pendiam. Itu tanda-tanda kesihatan mental. Jadi pendiam, dulu tak macam dulu lah. Si dia ni dulu staff kita ni tak macam ni tau. Dulu dia ceria. Ada kawan-kawan kita satu lagi Cik Ali, kadang-kadang kita buat lawak-lawak, dia tak ketawa. Orang semua ketawa. Dia itu tanda-tanda tu. Itu tanda-tanda. Dia emosi dia dah bercelaru. Dia tak tahu mana gembira, mana kata orang sedih. Orang semua ketawa, kita ketawa, dia diam. Dan muka dia tu selamba. Dia buat saja. Awak dek, itu tanda-tanda.
Yang ini kena rujuk ke psikiatris. Ini psikiatris. Sebab tu kalau orang tanya kan, apa beza psikiatris dengan kaunselor? Beza dia psikiatris, yang saya sebut tadi tu. Daripada ceria, tak ceria, daripada gembira, tak gembira. Lepas tu malam tak boleh tidur. Lepas tu banyak misalnya bercakap sorang-sorang tu. Dia cakap sorang-sorang. Orang tak ada, dia senyum sorang-sorang. Tengok pokok senyum. Nampak tu? Itu tanda-tanda. Tanda-tanda you dah mula pergi masalah kesihatan mental. Dan satu lagi, semua negatif. Semua negatif. Tengok bini negatif, tengok staf negatif, tengok pejabat negatif. Ada jumpa saya cakap apa? Cik Ali, bilalah pejabat saya nak terbakar? Sampai macam tu. Mana dia dah negatif dah. Dia kata tak boleh lagi dah. Yang macam ini kita rujuk pada psikiatris. Tapi kalau misalnya kita datang kerja banyak, menimbun banyak dan sebagainya, tapi kita boleh uruskan lagi. Lepas tu masalah anak misalnya, walaupun duit kita ada cukup-cukup, tapi boleh uruskan lagi. Kalau kita misalnya masalah, kita ada sikit migrain, pening-pening kepala, makan Panadol baik lagi, itu maknanya you masih lagi masalah normal. Itu masalah biasa. Itu beza saya nak jawab tadi antara masalah kesihatan mental dan juga masalah biasa. Dia ada masalah biasa, tak ada apa. Bagus soalan-soalan tu. Ya. Tuan Haji Hushim. Ya. Saya baru terima ada WhatsApp ni. Ya. Ini dari rakan dah, ada soalan. Soalannya berbunyi seperti ini. Hampir 90% stres ataupun tekanan emosi adalah datang daripada rakan sekerja. Bukannya datang daripada tugas hakiki ataupun tanggungjawab di pejabat. Ini cantik soalan ni, Tuan Haji. Sila komen. Dia kata hampir masalah stres dia alami ni datang daripada rakan sebenarnya, bukan daripada tugasan. Jadi boleh Tuan Haji ulaskan sedikit, bagi komen. Cik Muhammad Ali, kalau orang lama-lama dia kata stres tau. Budak-budak muda-muda sekarang baru kerja, jumpa saya banyak buat kawan siapa? Kawan-kawan toksik. Orang muda-muda Gen Y sekarang, dia yang baru graduate universiti ni, banyak saya buat kaunseling cakap apa, Haji, saya dekat pejabat, saya ada kawan-kawan toksik. Ni dia yang ditanya soalan ni, memang betul 95%. Sebab tu kita kadang-kadang di pejabat tu kita buat berbagai-bagai kursus teamwork, team building, kursus komunikasi berkesan, pengurusan stres rakan sekerja, macam-macam kita buat kursus. Kerana apa? Sebab orang yang paling hampir dengan kita kat pejabat ialah rakan sekerja. Dia Cik Ali bukan apa, kadang-kadang rakan sekerja ni apa ni? Ni, mulut suka membawang, suka mengumpat kawan. Buang sifat tu. Mana tak stres? Kawan tu datang kerja misalnya, terus mengumpat dia. Rajin nampak hari ni. Nampak tu Syakir, rajin datang hari ni. Kemarin selalu malas, hari ni rajin pula. Mulut. Dan satu lagi Cik Ali sekarang ni pula, bukan apa. Kita dah ada Facebook, kita dah ada Instagram. Keluar dalam Instagram, keluar dalam Facebook. Betul. Ya, aku ada kawan dekat pejabat ni, tiba-tiba rajin pula, bodek bos. Kipas 5 horsepower. Nampak tu. Ayat. Ni orang muda-muda sekarang panggil ayat toksik. Lagi apa tu? Tikang belakang. Tengok misalnya Cik Ali misalnya nampak kat office tu nampak okey, orang semua suka, kawan-kawan. Dah mulalah mengumpat. Cik Ali naik pangkat kenapa tu? Dia kuat bodek bos tu. Bodek bos kuat tu. Sebab tu naik. Ni mulut-mulut ni. Ingat kalau kita orang Islam, dosa mengumpat lebih besar daripada membunuh. Allahu Akbar. Inilah dia. Sebab tu ramai kat pejabat rasa tak seronok. Macam kata tadilah, 90% stres di pejabat. Kadang-kadang ada orang tu rasa, sebab tu kadang-kadang dia minta tukar pergi ke unit lain. Tukar. Unit tu sama je. Dia masalah sekarang ialah diri kita. Kita sebagai pekerja, sebab tu kita tuan-puan, fokus pada kerja. Macam kata tadilah, bukan beban dari segi beban tugas tapi masalah ialah beban dari segi kita kata iaitu dengan kerenah-kerenah rakan sekerja ni. Sebab tu kita kalau boleh tempat kerja ni, kita dengan rakan-rakan sekerja, kita saling hormat, menghormati. Yang penting tips saya nak bagi. Saling hormat, menghormati. Lepas tu kita dengan rakan sekerja ni macam kita kata, kita sebagai satu pasukan, satu teamwork, kerjasama. Seronok datang kerja. Macam mana nak seronok datang kerja? Salah satu cara ialah dengan cara kita hormat, menghormati.
Kemudian kita selalu kata orang tu bantu-membantu kawan-kawan kita. Jangan cemburu, jangan jealous, jangan kita kata kita tikam belakang ke apa benda-benda ke, jangan. Itu penting. Sebab kalau kita lihat kat sini, semua ini sangat penting dalam diri kita dan kita saling bantu-bantu rakan-rakan sekerja kita. Satu lagi, jangan berkira. Tempat kerja jangan berkira. Saya nak beritahu. Kita tempat kerja jangan berkira. Dan satu lagi, kalau misalnya bos kita baik dengan staf kawan kita, jangan kita, kadang-kadang banyak Cik Ali ni bukan apa tu, persepsi yang negatif. Persepsi kita. Ada kadang-kadang kawan-kawan kita ni, dia terpaksa jumpa bos hari-hari. Memang kerja dia itu je. Maka kita akan jealousy. Dan inilah dia menyebabkan kita kata stres tempat kerja. Dan ada yang sampai stres dan akhirnya boleh pergi kepada masalah emosi dan kesihatan mental yang serius. Tak sihat sebenarnya. Jadi kalau boleh, kita tempat kerja ni kita nak harmoni. Kita nak seronok datang kerja. Kita nak supaya kita ni tempat kerja tu kita rasa gembira. Tuan-tuan. Jadi ini semua sangat penting. Kalau boleh kita saling kita kata memahami antara sama lain di tempat kerja. Bagus soalan tu Cik Ali. Kalau ada lagi soalan boleh kemukakan. Bagus tu Jadi kalau tak ada lagi saya nak pergi terusnya lah. Sambil tu kalau ada soalan boleh kemukakan tuan-tuan. Baik. Apakah yang mempengaruhi kesihatan mental ni? Apa mempengaruhi kita kesihatan mental tuan-tuan? Saya nak bagi tips lagi tuan-tuan. Cara dan corak asuhan seseorang. Dia berkait rapat juga. Lepas tu kalau kita sebagai ibu bapa, bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita. Iaitu daripada childhood education. Daripada zaman kanak-kanak. Lepas tu daripada zaman kita kata orang tu zaman awal remaja dan sebagainya. Jadi ini semua akan menjadikan seseorang tu Okey, ada soalan daripada Tommy tadi. Daripada Nur Izzati. Macam mana nak kawal emosi di tempat kerja jika ada tekanan kerja yang banyak? Bagus tu. Nur Izzati. Bagus soalan tu. Jadi bagaimana kita nak kawal emosi kita di tempat kerja. Jadi saya nak bagi tips kat sini. Untuk mengawal emosi di tempat kerja, maka kita naklah pergi yang pertama sekali, iaitu kita naklah melihat kepada potensi diri kita. Yang pertama, lihat kepada potensi diri. Yang pertama sekali. Kita semua ada kelebihan. Jadi kita lihat kepada kelebihan-kelebihan kita. Yang kedua, kita naklah kenali kekuatan diri kita. Kita kenal kekuatan diri kita. Apa sebenarnya kekuatan yang ada dalam diri kita? Kita jangan bandingkan dengan orang lain kelemahan kita. Kita tengok kelebihan yang ada dalam diri kita. Sebenarnya kita ni semua ada potensi, ada kelebihan, Izzati tapi kadang-kadang kita ni tak nampak kita punya kelebihan tu. Jadi kalau boleh kita lihat. Dan yang seterusnya, kita amalkan bual bicara diri yang positif. Nampak tu? Kita selalu cakap dengan diri kita, kita ada self-talk. Izzati, kita ada self-talk. Kita selalu cakap dalam diri kita. Sebenarnya aku boleh buat kerja dan aku boleh siapkan kerja ni. Kadang-kadang tuan-tuan bila kerja banyak dan sebagainya itu kita rasa apa tu? Allah banyaknya kerja. Allah boleh siap ke tidak? Tak siap lah ni. Jadi kita banyak bual bicara yang negatif. Tukar. Untuk jawab soalan Izzati tadi, you tukar. Iaitu cara berfikir kepada positif. Bual bicara yang positif. Aku boleh buat. Yang penting kita buatlah. Step by step. Ikut SOP. Buat perlahan-lahan akan siap. Macam kita simpan duit juga. Kalau tak menyimpan, sampai bila pun tak ada duit. Tapi kalau kita mula menyimpan, hari ni aku simpan RM1 masuk tabung. Ambil duit RM1 simpan. Nak simpan 100, duit tak ada. Boleh RM1. RM1 masuk. Besok RM2. Besok RM3. Nampak tu lama-lama. Banyak. Sama juga dengan kita kata bagaimana nak mengurus stres tempat kerja. Dan yang ketiga, ini penting juga Izzati. Kita berkawan dengan orang-orang yang positif. Cari kawan-kawan yang positif. Kalau kawan yang positif, bila kita banyak kerja, kita cakap dengan dia cakap apa? Okey, you boleh buat. Izzati, you boleh buat. You boleh buat ni Izzati. I tahu you boleh buat. Tapi kalau you berkawan dengan orang yang negatif, apa cakap dia?
Relax je, pasal tahu je, relax je, jangan buat. Kau buat banyak-banyak, dia pangkat bos bukan kau. Bodoh kau ni. Nampak. Ini toksik dipanggil. Cik Ali, itu dipanggil toksik. Lepas tu kita kena berkawan dengan orang yang positif. Kita berkawan dengan orang yang positif. Cari orang positif, kawan positif. Lepas tu kita dalam hidup ni, kalau kita orang Islam, Nabi suruh apa? Cari kawan-kawan yang baik-baik. Dan kalau ada kawan baik tu pegang betul-betul. Kawan baik ni apa? Amanah, jujur, tak ambil kesempatan, tak tikam belakang. Bila kita susah sama-sama, senang sama-sama. Ni ada kawan bila kita senang sama-sama. Gelak ketawa sama-sama. Bila susah tinggalkan kita. Ini dia panggil makhluk halus. Jangan berkawan. Jadi kalau boleh misalnya kita, ini yang ketiga. Yang keempat apa dia? Yang keempat kita iaitu kita kena akui dan raikan kejayaan kita. Kita meraihkan kejayaan kita tu. Nampak tuan-tuan ya? Kita meraihkan kejayaan kita. Katakan hari ni boleh siap kerja 10. Kita cakap dalam diri kita. Mungkin bos tak puji kita. Kawan-kawan tak puji kita. Kita sendiri puji. Habis 10 kerja, keluar. Makan misalnya chicken chop sedap-sedap. Sebagai satu, kata orang tu, pengiktirafan pada diri. Tak salah. Hari ni kita jangan harap sangat orang nak puji kita. Susah. Jadi kita keluar, kita buat. Ataupun kita makan sorang-sorang sedap-sedap. Hari ni sebab aku buat kerja beres. Bagus. Yang kelima apa tuan-tuan? Ini penting, iaitu kita menetapkan matlamat. Target kita hari-hari. Apa target kita ni hari ni? Saya nak beritahu kat sini bagaimana kita nak supaya mengurus emosi. Mengurus emosi. Sebab stres berkait rapat dengan cara berfikir Izzati dan juga emosi. Nampak tu. Jadi kalau kita kata orang tu, kita pemikiran kita secara positif, rasional, dan kita akan cuba sedaya upaya untuk kita kata letakkan target kita. Kita ada kata orang tu buku-buku kecil kita. Ni, kita ada buku-buku ni. Tulis. Apa target kita? Apa matlamat kita? Kita tulis dalam ni. Apa sebenarnya? Hari ni kerja apa semua. Sebab tu kita ada time management. Orang yang stres ialah orang yang tak tahu mengurus masa. Sebab masa semua dia beri 24 jam. Saya, Cik Ali, Perdana Menteri ke, Menteri Ketua Menteri ke, orang berniaga ke, orang kaya ke, orang miskin ke, semua dia bagi 24 jam. Kenapa ada orang cakap, aku tak cukup masa? Aku jadi macam ni sebab masa tak cukup. Kerja aku tak siap. Hari ni aku buat 2 kerja je, tak siap. Sebab apa? Dia tak tahu nak ngurus masa. Nampak tak? Jadi kita mesti ada senaraikan matlamat kita. Dan yang keenam, elakkan diri daripada kita kata kita sentiasa mengeluh. Alamak, benarlah hari ni. Susahlah. Kita sebut susah. Memang Allah bagi susah. Jadi doa, Cik Ali. Doa. Tapi kalau kita sebut apa? Aku boleh. Jadi doa yang positif. Izzati ni bukan saja untuk Izzati ni soalan ni, tapi untuk semua kita sebenarnya saya bagi sekarang. Saya dah bagi 6 dah. Dan yang ketujuh, belajarlah menjadi seorang yang asertif. Tahu asertif? Asertif maksudnya apa? Kita selalu mengatakan boleh. Aku boleh. Nampak tu? Kita selalu bercakap yang positif. Tuan-tuan. Kalau bos bagi kerja, okey bos, boleh. Kadang-kadang bos kita bagi, kita nak balik dah. Pukul 5.30 baru dia baginya. Kadang bos pun baru dapat wahyu. Cik Ali dia pun bagi kerja kat kita. Jadi kita sebagai pekerja yang positif, kita cakap apa? Okey bos, beres. Jadi bos pun seronok. Tapi kalau orang yang kita kata stres ni, stres apa? Bila mari pukul 5.30, ya Allah, bos ni tak reti-reti lah. Dah pukul 5.30 nak bagi lagi. You akan stres. Sebab kita punya pemikiran ni akan stres tau. Dia akan jadi stres. Dan kita akan jadi stres. Dan menyebabkan stres tu akan menimpa-nimpa. Dan yang ke-8, kita naklah memperbaiki komunikasi kita. Nampak tu ini semua termasuklah iaitu bagaimana kita kata komunikasi dengan bos kita. Komunikasi dengan kita kata staf rakan sekerja kita. Sebab stres ni datang daripada orang yang hampir dengan kita. Stres akan datang
iaitu orang yang hampir dengan kita. Itu tuan-tuan. Baik, ada lagi daripada Nur Izzati. Macam mana sekiranya bekerja sendirian di tempat kerja, di sebuah organisasi, macam mana nak urus stres jika tiada tim atau kawan di organisasi itu? Kerja kena master skill. Master skill kan Izzati? Master skill. Multitask, kepelbagaian. Ni Nur Izzati ya. Nanti pula kata kalau kerja sorang-sorang ni Cik Ali. Kerja sorang-sorang. Nampak tu dan tak ada rakan nak tolong, tak ada siapa pun. Okey. Kat sini seperti yang saya beritahu awal tadilah, cara-cara dia ialah you kena, kata orang tu, mengurus masa. Dan jangan ada pergantungan kepada orang lain. Jangan ada rasa orang akan tolong kita ke apa. Because you sorang-sorang. Okay? Jadi kalau boleh tu, kita kena ada pemikiran yang positif, mana kita akan tulis, dan kita tulis ni dalam buku kita ni. Kita tulis dalam buku kita, dan kita akan beritahu bahawa aku nak siapkan kerja ni. Itu penting. Walaupun kita sorang-sorang. Ya? Kalau kita sorang-sorang juga, ialah kita yang penting kat sini, Izzati, kalau sorang-sorang, salah satu lagi ialah yang penting ialah kita kekalkan ketabahan. Tabah. Sorang-sorang. Kalau kita ada 2 orang, boleh juga minta tolong kawan kita. Mat, kau tolong aku, gini. Ni kita sorang-sorang. Mungkin company tu kecil. Company tu mungkin baru nak, kata orang tu mula dan sebagainya. Atau tempat kerja tu tak ada orang lain dan sebagainya, maka kita sorang-sorang. Jadi di sini perlu motivasi yang tinggi, ketabahan yang tinggi, pengurusan masa yang tinggi. Ini sangat penting kepada kita. Ya? Jadi, dan seterusnya, ialah kita hendaklah sentiasa melihat diri kita sebagai orang yang berjaya. Itu penting tu. Lihat diri kita sebagai orang yang berjaya tu. Jangan, kalau sorang-sorang pun tak apa. Aku boleh buat sorang-sorang. Walaupun aku sorang-sorang, tapi sebenarnya aku boleh buat. Itu penting. Bagaimana kita kata, kita nak supaya kita boleh menjadikan diri kita seorang yang sangat berjaya. Nur Fayaz, yang pertama ialah bagus ni. Faham? Ni bagus ni. Nur Fayaz, iaitu potensi diri, kekuatan diri, self-talk, self-reward, matlamat time management, mengeluh, doa positif, belajar asertif, belajar komunikasi. Ni Nur Fayaz dah catat dah apa yang saya cakap tu. Bagus. Ada situ bau 8. Mengekalkan ketabahan. Okey. Izzati, kekalkan ketabahan. Bagus Izzati, kekalkan ketabahan. Bagus. Pak Izzati, macam kata tadi lah, kadang-kadang kita ni hari-hari ada, hari ni kerja lain, besok kerja lain, tak tahu lagi besok apa benda sebenarnya yang kita akan diuji oleh Allah kan besok tak tahu lagi tu Tommy Serban, kalau kerja ramai-ramai tapi yang buat kerja seorang-seorang pun boleh buat mental. Bagus soalan tu kadang-kadang kalau ramai-ramai pun Tommy ramai-ramai ada 4 orang tapi yang buat kerja seorang, memang betul. Kadang-kadang tu itu lagi sakit mental, betul Tapi kalau kita kata orang tu 4 orang, 4 buat kerja, itu yang paling best. Itu paling best, paling seronok sekali tempat kerja apabila kita ada kerja berpasukan, kerja teamwork, kerja sama, itu paling penting tuan-tuan. Jadi barulah mental kita sihat, emosi kita sihat, itu sangat penting. Baik, seterusnya saya nak beritahu juga, iaitu kalau boleh kita anggaplah, ni satu lagi, Izzati, kalau anggaplah kegagalan tu sebagai suatu pengalaman pembelajaran. Nampak tu. Kadang-kadang bila kita buat kerja tu gagal dan sebagainya, kita anggaplah itu sebagai satu, kata orang tu pengalaman, iaitu sebagai satu pengalaman tempat kerja. Saya percaya ada mungkin dalam ni yang baru kerja 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, mungkin pengalaman sikit. Saya macam Cik Ali kita ni kerja, dah berapa tahun Cik Ali kerja? Saya dah 20, dah masuk 20 tahun Tuan Najib. 20 tahun. Kira dah masak lah Cik Ali dah masak dah. Dah tahu serba-serbi dah tempat kerja. Lepas tu kita kalau boleh tempat kerja, kita ada mentor. Macam Cik Ali ni kita jadikan dia mentor lah. Orang 20 tahun, orang lama. Yang muda-muda belajar daripada yang senior-senior. Sebab apa? Kita belajar kat universiti, kita belajar teori je. Kat universiti teori je. Tapi bila kita bekerja,
Itulah pengalaman yang paling banyak yang kita akan dapati di tempat kerja. Dekat universiti kita teori, banyak teori, 80%. Tapi bila tempat kerja, barulah kita berdepan dengan, dekat universiti tu mungkin kita ada masalah apa dia? Nak buat assignment dengan kawan dia. Ada 4 orang, ada kawan seorang dia tak buat, 3 lagi yang buat. Tapi bila tempat kerja, bila kawan tak buat kerja, itu yang beri kesan kepada kita. Tuan Im? Dan ada berbagai-bagai pengalaman lagi lah. Pengalaman tempat kerja ni banyak lah. Macam mana kita kata kejayaan, kegagalan di tempat kerja. Nampak tu. Dan kita banyak belajar kat situ. Dan anggaplah kegagalan sebagai satu proses pembelajaran. Itu sangat penting. Nur Faiz, Tuan Haji mentor saya. Terima kasih. Nur Faiz, terima kasih. Faiz, saya insya-Allah kalau orang nak belajar dengan saya tak kedekut ilmu. Saya akan ajar habis. Semua saya ajar, tuan-tuan. InsyaAllah. Kita jangan kedekut ilmu. Kita sampaikan. Sebab apa bila kita mati nanti, salah satu yang kita bawa masuk kubur ialah ilmu yang bermanfaat. Ingat tu, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau staf-staf kita kat pejabat nak tanya ke apa benda, kita ajar je. Tak ada ruginya pun. Sebab bila dah pencen nanti, kita tak ada pun orang datang jumpa kita lagi lah. Nak cari orang pencen nak pergi belajar, tak ada. Dan perubahan dah berlaku dalam dunia pekerjaan. Berubah. Zaman demi zaman, tahun demi tahun, berubah dan sebagainya. Tuan-tuan. Dan yang penting juga, jangan sekali memandang rendah kepada kebolehan kita. Nampak tu? Orang yang mengelak daripada stres dan kesihatan mental, biasanya dia memandang tinggi kepada kebolehan dia. Bukan sombong tu, bukan ego. Bila kita buat berjaya, kita rasa, kita proud dengan diri kita. Kita bangga dengan diri kita. Kita jangan ada perasaan misalnya, kita, aku ni tak pandai lah, aku tak bagus lah, aku tak sama macam si dia tu bagus. Tempat kerja ni kadang kita buat perbandingan ini, memang ada perbandingan ni, tapi diri kita sendiri, kita naklah mengiktiraf diri kita. Diri kita sendiri, kita mengiktiraf. Jangan pula kita mengiktiraf diri kita, kita kata kita mengiktiraf tu sebab kita menjadi seorang yang kita kata sombong diri, bangga diri, bukan. Lebih kepada untuk kita nak supaya kita tepikan stres. Macam Cik Muhammad Ali cakap tadi lah, di awal-awal tadi tu, macam mana dia nak hilangkan stres. Dia lebih pada hobi-hobi. Cik Ali, ada juga orang nak hilangkan stres, dia makan banyak-banyak. Dia makan. Tapi badan tak bulat-bulat juga. Makan. Dia stres, dia makan. Stres, makan. Ada orang stres misalnya, dia pergi tengok wayang. Ada orang stres, dia main game. Ada orang stres, dia ambil air semayang, dia semayang. Buat semayang. Dia berbagai lah. Cara kita. Kalau kita orang Islam, kita solat lah. Untuk hilangkan stres. Itu je cara dia. Baik tuan-tuan, tambahkan pengetahuan kita. Untuk hilangkan stres ni macam ni lah. Ada kan kita ikut kursus-kursus ilmu, pembacaan. Bagaimana kita nak supaya menghilangkan stres kita tu. Supaya stres boleh hilang. Tuan-tuan, ni saya bagi tips lah kepada pengurusan ni. Dan juga kita, satu lagi yang penting juga ialah kita bayangkan kejayaan. Bayangkan kejayaan. Kita bayangkan kejayaan tu penting tu. Bagaimana kita nak membayangkan kejayaan seorang tu. Dan bertindaklah dengan penuh keyakinan diri. Kita bertindaklah dengan penuh keyakinan diri. Okey, jadi sebenarnya kita tengok apa sebenarnya yang saya bagi tahu tadi untuk menjawab soalan Izati tadi, bahawa kita naklah kata orang tu sentiasa melihat diri kita positif. Sebab tu, baik, kalau ada soalan-soalan lagi, boleh kemukakan insya-Allah di dalam ruangan ini. Kita ada masa lagi, tuan-tuan. Jadi kalau tak ada, saya nak pergi lagi kata apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan apakah yang mempengaruhi kesihatan mental kita. Kalau tadi saya pergi tadi iaitu cara dan corak asuhan. Saya percaya tuan-tuan dan puan kita semua, kita ada anak-anak, ada keluarga dan sebagainya. Mungkin tuan-tuan sekarang ialah pekerja-pekerja yang cemerlang dan sebagainya. Jadi kita juga nak kata orang tu mengetahui apa sebenarnya cara kita untuk kita kata bagaimana kita nak supaya kita menjadi seorang yang cemerlang, hebat. Kehebatan seorang anak bermula dengan ibu bapa yang cemerlang mendidik anak. Tahu,
Macam saya kata tadi, kalau emosi, nak ubat emosi dengan kasih sayang, dengan kata orang tu pelukan, bonding tu, peluk selalu. Rakan sekerja, kalau sama jantina, kita peluk selalu. Dan kalau kawan-kawan kita ada masalah ke apa, kita dengar. Jadi pendengar yang baik, good listener. Kawan-kawan ni di pejabat ni kenapalah. Kadang-kadang dia memanglah kadang ada suami, ada isteri, tapi bukan semua dengan suami isteri nak cerita betul. Jadi kita kat pejabat, kita ada kawan baik kita cerita dengan kawan kita. Itu salah satu cara kita kata untuk kita menjadikan diri kita seorang yang kita kata mengurangkan stres dan mengurangkan emosi tadi tu, sakit emosi tu dan juga mental. Baik, Jadi kesimpulannya Tuan Haji. Ya, sila. Jadi saya rasa soalan banyak yang Tuan Haji Hushim sharekan ataupun terangkan kepada kita pada hari ini. Alhamdulillah, saya rasa banyak tips yang dikongsikan bersama berkaitan dengan tajuk kesihatan mental dan pengurusan emosi di tempat kerja ini. Kita juga banyak menjawab persoalan ya Tuan Haji secara online daripada para penonton kita pada hari ini. Baik Tuan Haji, kesimpulannya. Ya. Kesimpulannya berkenaan dengan topik. Silakan. Okey. Kesimpulannya maknanya kat sini saya nak beritahu bahawa kita kesihatan mental dan emosi ni sebenarnya kita akan hadapi dari semasa ke semasa. Kita akan hadapi dari semasa ke semasa dan kita sebenarnya akan kata orang tu berdepan dengan situasi ini dan kita tak boleh elakkan sebenarnya. Sebab apa, kita sebagai manusia sudah pasti kita akan diuji oleh Allah, itu yang pertama, dan kita akan berdepan dengan berbagai-bagai tekanan lah. Terutama bagaimana kita kata kita nak berdepan dengan situasi kesihatan mental seperti yang saya ceritakan tadi. Dan yang kedua ialah bagaimana kita nak mengurangkan dari segi tekanan emosi tadi. Dan kalau kita tengok kat sini bahawa apa yang perlu kat sini ialah kita nak supaya kita pergi kerja tu kita rasa seronok tau, di tempat kerja tu. Jadi sebab itu tadi saya dah bincang, dah luahkan semua bagaimana kita kata kita nak pergi tempat kerja kita rasa seronok. Mana kesimpulan yang pertama sekali ialah kita hendaklah mempunyai kita orang tu pemikiran yang positif. Kita selalu berfikir secara positif. Bila nak pergi kerja, kita set kita punya mind, kita nak pergi kerja hari ni, aku nak kerja dalam keadaan seronok. Dan yang kedua, kita naklah kata orang tu tempat kerja, kita naklah ada hubungan komunikasi yang baik dengan rakan-rakan sekerja kita. Nampak tu. Yang ketiga, kita naklah ada kata orang tu sentiasa bekerja sama berpasukan dengan kawan-kawan kita. Kita ada teamwork tu, Cik Ali. Tempat kerja tu kita ada teamwork, support each other dan sebagainya. Dan yang keempat, kita naklah sentiasa berprasangka baik dengan rakan-rakan sekerja, dengan bos kita. Bos kita juga berprasangka baik kepada anak buah. Yang kelima, kita naklah sentiasa memberi, kata orang tu, kalau pekerja kita bagus, kita beri puji-pujian. Dan yang keenam, saya minta kalau kita nak tegur staf kita, kalau boleh jangan tegur di khalayak ramai. Panggil masuk bilik dan cakap dengan staf. Sebab banyak yang kena kita kata tekanan emosi dan mental ni kadang-kadang sebab kena sound depan-depan jadi ramai yang kita kata dia rasa tercabar emosi dia dan dia akan stres. Dan sebenarnya satu lagi kita boleh mengubah emosi ni seperti kata Cik Ali awal-awal tadi, iaitu kita juga boleh tengok apa hobi kita. Yang penting apa hobi kita. Jadi untuk menguruskan stres, menguruskan emosi, mental, bila habis kerja tu kita balik, kita memenuhi aktiviti-aktiviti kita. Okey, kalau ada anak-anak, kita main dengan anak-anak. Seronok dengan bini kita. Ataupun kalau tak ada misalnya apa benda, kita keluar dan kita mungkin pergi pada hobi-hobi kita. Bercucuk tanam ke, ataupun ada orang dia bela kucing, ada orang dia kata orang tu jogging sorang-sorang ke dan sebagainya. Jadi itu semua boleh mengurangkan. Dia tak boleh hilang ni, kesihatan mental dan emosi tak boleh hilang, Cik Ali. Dia tetap ada sebenarnya. Tapi kita boleh mengurangkan. Stres dapat dikurangkan dengan kita kata pengurusan yang positif. Itu Cik Ali. Baik, terima kasih banyak Tuan Haji, ucapkan kepada Tuan Haji Hushim Haji Saleh. Yes, bersama kita pada hari ini, insyaAllah di masa akan datang kita ada program yang lain. InsyaAllah kita akan jemput Tuan Haji Hushim lagi. Mungkin boleh datang ke Besar Negeri Sarawak untuk memberi ceramah dengan ada audien di hadapan. InsyaAllah. Kita tunggu keadaan COVID yang reda insyaAllah pada masa-masa yang akan datang.
Jadi kepada para penonton semua, terima kasih lagi saya ucapkan kerana menyokong program Anjuran Pasukan Negeri Sarawak. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah sekiranya kita akan berjumpa, InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. Dan saya mewakili pihak pengurusan Pasukan Negeri Sarawak, mohon maaf sekiranya terdapat terkasar bahasa, tersalah kata-kata. Minta maaf Tuan Haji Hushim. InsyaAllah Bagus, the best. kita berjumpa lagi di masa akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik.